Assalamualaikum. Saya Cikgu Niza. Jom santai bersama saya. Ni untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar apa itu reka bentuk sistem vertigasi. Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat mentakrif sistem vertigasi dengan betul. Wow, sedapnya. Boleh ke kita tanam semua tanaman sayur-sayuran seperti ini di kawasan rumah pangsa? Rumah pangsa kita tahu tidak ada ruang tanah yang luas untuk bercucuk tanam. Boleh atau tidak? Okey, kalau nak tahu boleh atau tidak, mari kita belajar tentang reka bentuk sistem vertigasi. Apa itu sistem vertigasi? Sistem vertigasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Jadi reka bentuk sistem ini mengambil kira keluasan tanah dan kemudahan untuk tapak penanaman, jenis tanaman yang hendak ditanam, iklim serta kos pembinaan. Okey, kalau kita lihat sistem vertigasi adalah sistem pengairan pembajaan yang rapi, di mana larutan baja dalam air dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Ya, jadi media tanaman seperti kokopit ataupun sekam padi digunakan bagi menggantikan fungsi tanah. Ya, jadi sistem ini memerlukan cahaya matahari secara langsung sekurang-kurangnya 6 jam untuk tujuan proses fotosintesis. Ya, jadi sistem vertigasi merupakan salah satu cabang daripada hidroponik. Ya, kalau kamu lihat rajah ini, ya, hidroponik merupakan satu kaedah penanaman tanpa tanah. Ya, kaedah ini memerlukan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. Ya, okey. Lihat rajah yang ada di sini, ya, di mana kita lihat sistem vertigasi adalah salah satu daripada sistem hidroponik. Okey, sekarang kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan sistem hidroponik. Anda kena ingat, ya, hidroponik diperkenalkan bagi meningkatkan hasil tanaman di samping ia tidak memerlukan kawasan yang luas untuk penanaman. Okey, yang pertama, teknik aliran cetek. Apa itu teknik aliran cetek? Ya, di mana larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Ya, ada pam di situ, ya, digunakan untuk menyalurkan larutan air baja ke dalam palung. Okey, kita lihat teknik yang kedua, iaitu teknik aliran dalam. Ya, teknik ini menggunakan kaedah yang sama dengan hidroponik aliran cetek, cuma bezanya hanya dari segi penggunaan saiz palung, ya, iaitu lebih lebar dan lebih tinggi serta paras air pada akar. Okey, yang ketiga ialah teknik takung. Ya, teknik ini kamu lihat, ya, biji benih disemai pada medium tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. Ya, boleh nampak di situ, ya. Jadi jenis takung yang digunakan haruslah tidak telus cahaya, ya, tidak serap panas dan tidak berkarat.
Okey, teknik keempat ialah teknik pasang surut, ya. Pasang surut. Jadi alat pengatur masa digunakan untuk mengawal pengaliran larutan baja pada tanaman, ya. Jadi larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam takungan, ya. Kamu boleh lihat anak panah, ya. Anak panah yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, ini adalah kaedah yang kelima, dipanggil aeroponik, ya. Jadi akar tanaman yang tergantung, nampak tu tergantung, ya, di udara dalam ruangan tanaman disembur dengan larutan baja secara semburan kabus, ya, melalui nozzle mengikut masa yang ditetapkan. Okey, kamu boleh nampak dalam rajah. Dengan cara ini akar akan cepat menyerap nutrien, ya. Jadi aeroponik merupakan inovasi terbaru dalam hidroponik. Okey, teknik yang terakhir ialah teknik pengairan titis, ya. Kalau kamu lihat teknik ini sebenarnya yang paling berkesan kerana bekalan air dan campuran baja dapat disalurkan terus ke akar pokok mengikut masa yang ditetapkan, ya. Dia ada timer dia. Jadi sistem ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan pen penitis, ya. Selepas ini kita akan belajar apa itu pen penitis ataupun pita titis, ya. Jadi pen penitis ini menyalurkan air melalui tiub mikro yang disambungkan ke dalam polybag, ya. Kamu boleh nampak dalam gambar rajah yang ada, ya. Jadi pita titis menyalurkan air melalui lubang-lubang halus, ya, emitter yang berada di sepanjang pita tersebut. Okey, sekarang kita lihat apa tujuan menanam secara vertigasi, ya. Okey, sebelum tu sistem vertigasi sebenarnya sangat sesuai untuk tanaman sayur-sayuran berbuah seperti tomato, timun jepun, cili merah, ya, terung, watermelon, strawberry dan pokok hiasan, ya. Jadi tanaman tersebut merupakan tanaman yang bernilai tinggi dalam pasaran, ya. Jadi tujuan penanaman secara vertigasi adalah seperti berikut. Yang pertama, mengelak daripada dijangkiti penyakit bawaan tanah yang disebabkan oleh kulat, ya. Kulat ini seperti kulat Pythium, Fusarium, Rhizotonia dan penyakit layu bakteria yang lain, ya. Okey, yang kedua adalah memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman, ya. Dan tujuan yang ketiga adalah pemberian baja yang lebih berkesan kepada tanaman. Okey, sekarang mari kita lihat apakah kelebihan sistem vertigasi, ya. Okey, yang pertama, penggunaan baja secara cekap, ya. Dengan kadar sebenarnya 85% dapat diserap akar berbanding dengan menggunakan kaedah tabur dengan kadar hanya 30% sahaja, ya. Yang kedua, penggunaan air secara efisien, ya, iaitu air terus diserap oleh akar tanaman. Ketiga, pembajaan dapat dilakukan serentak serta nutrien lengkap dibekalkan pada tanaman secara terkawal. Begitu juga dari segi jumlah dan keperluan baja untuk tanaman sesuai mengikut peringkat umurnya, ya. Okey, yang keempat, dapat menghindar masalah penyakit
penyakit yang kita pelajari tadi, kerana menggunakan medium tanaman dan persekitaran yang bersih. Okey, yang kelima, dapat mengatasi masalah tanah tidak subur, berumah kepada penyakit dan masalah perosak tanaman. Okey, yang keenam, masalah merumpai sangat rendah, sebab kita tanam dalam, contohnya dalam polybag sahaja, senang untuk kita merumpai. Yang ketujuh, kos operasi seperti penggunaan baja, air dan tenaga buruh dapat kita kurangkan, dan nanti kita akan lihat, yang ke-8, ianya dapat meningkatkan hasil tanaman. Namun sebenarnya kaedah penanaman ini juga mempunyai kelemahan, iaitu modal permulaan yang agak tinggi, Yang keduanya, perlu pengetahuan yang mendalam tentang tanaman yang diusahakan, juga pengurusan ladang yang berterusan, dan ianya menyebabkan kerosakan sistem, dapat menyebabkan kerugian yang besar dalam perniagaan. Okey, sekarang kita lihat kaedah penanaman vertigasi di Malaysia, Di Malaysia ada dua kaedah penanaman, Yang pertama dipanggil penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan, SPH. Kamu nampak tu, ada macam seperti bumbung, Dan yang kedua adalah penanaman tanpa struktur perlindungan hujan, Jadi pertama kita lihat apa itu penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan, SPH, di mana penggunaan SPH dapat melindungi tumbuhan daripada hujan lebat dan pancaran cahaya matahari yang terik, Kita ada bumbung tu, bumbung SPH biasanya diperbuat daripada bahan plastik yang mempunyai lapisan perlindungan ultraviolet, Rangka bumbung boleh kita gunakan kayu, paip besi, plastik atau apa-apa bahan kukuh yang lain, Jadi saiz dia pula, saiz SPH bergantung kepada kesesuaian tapak tanaman dan juga kos yang kita ada, Jadi SPH akan lebih berkesan sekiranya jaring kali serangga dipasang sebagai dinding bagi mengawal serangan serangga perosak, Jadi kebaikan menggunakan SPH, yang pertamanya, ianya mengelak tanaman daripada cepat layu, akibat daripada pancaran ultraviolet daripada cahaya matahari. Yang keduanya, mengelak atau mengurangkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat. Dan yang ketiganya, mengurangkan penggunaan racun perosak. Dan kamu lihat, kaedah penanaman yang kedua adalah penanaman tanpa struktur perlindungan hujan, Kita tak ada bumbung seperti kaedah yang pertama, Jadi merupakan pilihan terhadap penanaman vertigasi. Cuma di sini tanaman vertigasi tanpa SPH ini boleh diletakkan di tempat yang terbuka tanpa bumbung, Semasa musim hujan, air hujan akan bercampur dengan air baja, di dalam polybag. Ini mengakibatkan kandungan baja dalam media tanaman menjadi cair. Ini kelemahan dia, Jadi penanam petani perlulah menggunakan racun kulat atau racun serangga untuk melindungi tanaman mereka daripada serangan penyakit. Okey, sekarang kita akan lihat perbandingan sistem vertigasi dengan sistem konvensional, Jadi kamu boleh lihat rajah ini, Perbandingan kita boleh lihat dari segi jenis tanaman, apa tanaman yang boleh ditanam dalam sistem vertigasi dan sistem konvensional,
kebaikannya sistem konvensional semua jenis tanaman kita boleh tanam. Okey, keduanya struktur perlindungan hujan ya. Sistem fertigasi kita boleh buat pilihan, manakala sistem konvensional tak perlu ya. Okey, ketiga, jaring kali serangga. Ini pun pilihan kepada sistem fertigasi ya, nak buat atau tidak buat, bergantung kepada kos yang ada ya. Tapi sistem konvensional tak perlu ya. Yang keempat, sistem pengairan ya. Jadi untuk fertigasi kita pilih titis dan baja ya. Sistem konvensional penyiraman biasalah ya. Okey, perbandingan yang seterusnya adalah dari segi air. Sistem fertigasi airnya bersih ya, sangat bersih ya. Tapi sistem konvensional sumbernya adalah pelbagai. Kemudian perbandingan dari segi modal, dah tentulah sistem fertigasi memerlukan modal yang tinggi ya. Seterusnya perbandingan dari segi tapak tanah ya. Yang pentingnya sistem fertigasi tapak tu perlu rata. Sistem konvensional tak perlu ya. Okey. Kemudian dari segi elektrik, sistem fertigasi mesti ada elektrik lah ya, sebab kita nak pasang pump tu semua ya. Tapi konvensional tak perlu. Kemudian dari segi pengetahuan teknikal, fertigasi ni sangat perlu, teknikal dia sangat tinggi ya. Tapi sistem konvensional tidak perlu. Dan seterusnya keadaan tanah ya. Sistem fertigasi tidak perlu kita lihat keadaan tanah ya. Tapi konvensional perlu, sebab kita perlukan tanah yang subur ya. Kemudian dari segi kos operasi, sistem fertigasi ni sangat rendah ya. Sebab pengairan baja semua boleh kita setkan dari segi masa. Tapi sistem konvensional tak perlu, kita kena ada orang pula yang untuk menyiram, membaja, merumput ya. Kemudian perbandingan dari segi risiko penyakit, sistem fertigasi sangat rendah ya, tapi sistem konvensional tinggilah ya. Dan akhir sekali kita lihat dari keseragaman pokok ya. Sistem fertigasi, pokok yang dihasilkan, tanaman yang dihasilkan seragam ya, sebab baja sampai sehingga 85% ya kepada tanaman kita boleh dikawal. Tapi sistem konvensional tidak seragam. Okey, bagi menguji kemahiran anda, pastikan buat latihan ini di dalam buku latihan dan boleh serahkan kepada guru masing-masing. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan jumpa lagi. Sekiranya ianya memberi manfaat, tolong subscribe. Bye.